kepada Puan Nazira dan rakan-rakan sekalian, kami dari Kepulauan 8 ingin membentang tajuk tenaga yang boleh diperbarui, yaitu kunci kepada planet lebih hijau. Sebelum kami memulakan pembentangan pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Felicia. Nama saya Siti Haja. Nama saya Clarissa Tio, anak Inko. Nama saya Alfonso Fernando. Ini adalah isi kandungan kami, yaitu definisi, jenis-jenis, kepentingan, aplikasi, manfaat, kelebihan, cabaran, kesimpulan, dan rujukan. Definisi terhadap tenaga yang boleh diperbarui, yaitu tenaga yang boleh diperbarui ialah tenaga yang peroleh daripada sumber semula jadi yang sentiasa diperbarui seperti matahari, angin, air, biodiesel, dan geotermal. Ia lebih mampan dan bersalam kerana tidak menghasilkan pencemaran yang tinggi serta mengurangi kebergantungan kepada bahan aktif fosil. Jenis-jenis tenaga yang boleh diperbarui yaitu tenaga surya, menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan elektrik melalui panel solar. Yang kedua ialah tenaga angin, menggunakan turbin angin untuk menukarkan tenaga kinetik angin kepada elektrik. Yang ketiga, tenaga hidro, menghasilkan elektrik melalui aliran air yang menggerakkan turbin di empangan. Yang keempat, tenaga biodiesel dihasilkan daripada bahan organik seperti sisa tumbuhan dan haiwan. Akhir sekali ialah tenaga geotermal, menggunakan haba dari dalam bumi untuk menghasilkan elektrik dan pemanasan. Bagi kepentingan yang boleh diperbarui ialah 1. Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, rumah kaca. Sumber tenaga boleh diperbarui, menghasilkan sedikit atau tiada pelepasan karbon, membantu mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua, melindungi alam sekitar. Tidak seperti bahan aktif fosil, tenaga boleh diperbarui tidak menyebabkan pencemaran udara dan air, penebangan hutan atau kemusnahan habitat. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan tenaga. Dengan mengurangkan kebergantungan kepada import bahan aktif fosil, negara dapat mencapai kestabilan dan kebebasan tenaga yang lebih baik. Bagi aplikasi tenaga yang boleh diperbarui pula ialah 1. Penjanaan elektrik. Tenaga surya digunakan dalam panel solar untuk menjana elektrik bagi kediaman, bangunan komersial dan loji tenaga berskala besar. Tenaga angin digunakan dalam ladang turbin angin untuk menghasilkan tenaga elektrik secara bersih. Kedua, pengangkutan hijau. Kenderaan elektrik EV menggunakan tenaga boleh diperbarui untuk menggantikan petrol dan diesel. Biodiesel dan bioethanol dihasilkan daripada bahan organik seperti kelapa sawit dan tebu untuk menggantikan bahan aktif fosil dalam enjin kenderaan. Dan yang ketiga, pemanasan dan penyejukan. Pemanasan air solar digunakan di rumah dan industri untuk mengurangkan keperluan tenaga elektrik atau gas. Tenaga geotermal digunakan untuk pemanasan dan penyejukan bangunan di negara yang mempunyai sumber haba bumi. Yang boleh diperbarui pula adalah antaranya mesra alam, menghasilkan sedikit atau tiada pencemaran udara, karbon dan bahan buangan berbahaya. Selain itu, mengurangkan import bahan aktif fosil, menjimatkan kos dan meningkatkan keselamatan tenaga negara. Seterusnya, sumber tidak terhad. Sumber seperti cahaya matahari, angin dan air boleh digunakan berulang kali tanpa kehabisan. Bagi manfaat tenaga yang boleh diperbarui pula ialah mesra alam, tidak menghasilkan pencemaran udara atau gas rumah hijau seperti bahan aktif fosil. Yang seterusnya ialah sumber tenaga yang tidak akan habis, seperti mana yang ditunjukkan di pada slide ini adalah matahari, angin, air. Matahari, angin dan air adalah sumber tenaga yang berterusan dan tidak akan kehabisan.
pada masa akan datang. Yang seterusnya menjimatkan kos dalam jangka masa panjang. Walaupun kos pemasangan awal tinggi, tenaga boleh diperbarui dapat mengurangkan bil elektrik dan kos operasi dalam jangka masa panjang. Yang terakhir ialah menjana peluang pekerjaan, iaitu sektor tenaga hijau membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam pemasangan, penyelenggaraan dan penyelidikan teknologi hijau. Cabaran tenaga yang boleh diperbarui ialah kos permulaan yang tinggi, seperti berikut. Infrastruktur seperti panel solar dan turbin angin memerlukan pelaburan awal yang besar. Kedua ialah ketidakstabilan bekalan. Sumber seperti tenaga suria dan angin bergantung kepada keadaan cuaca dan tidak sentiasa konsisten. Yang terakhir ialah keperluan ruang yang besar. Loji hidroelektrik, ladang angin dan solar memerlukan kawasan yang lebih luas. Ini merupakan catatan yang menunjukkan statistik berkaitan tenaga boleh diperbarui di Malaysia pada tahun 2024. Seperti yang Anda lihat, jumlah penggunaan tenaga yang boleh diperbarui yaitu 2,969 megawatt. Next. Dan ini pula merupakan catatan organisasi yang menunjukkan pengkongsian pendanaan kuasa daripada tenaga yang boleh diperbarui, yaitu dari 10 negara yang teratas pada tahun 2017. Negara yang paling teratas yaitu negara Denmark. Denmark mendapat pengkongsian daripada tenaga angin yang tertinggi, manakala Ireland dan Nicaragua, negara yang tidak mempunyai pengkongsian pendanaan kuasa bagi tenaga solar. Bagi kesimpulannya, tenaga boleh diperbarui merupakan alternatif yang berkesan dan mesra alam bagi menggantikan bahan api fosil. Ia menawarkan pelbagai kelebihan seperti mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos dalam jangka masa yang panjang, dan meningkatkan keselamatan tenaga. Walaupun terdapat beberapa cabaran seperti kos permulaan yang tinggi dan ketidakstabilan bekalan, perkembangan teknologi semakin mengatasi isu ini. Oleh itu, penggunaan tenaga boleh diperbarui perlu dipertingkatkan untuk memastikan masa depan yang lebih lestari dan bebas daripada pengantungan kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Soalan pertama, terangkan maksud tenaga boleh diperbarui dan berikan 2 contoh. Soalan kedua, nyatakan 3 kelebihan dan 2 kelemahan tenaga angin sebagai sumber tenaga boleh diperbarui. Dan soalan ketiga, yaitu soalan terakhir, bagaimanakah tenaga surya boleh digunakan untuk menjana elektrik di rumah? Itu je. Ini kami punya rujukan lah dari Jabatan Tenaga Amerika Syarikat. Yang kedua, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan yang ketiga, Agensi Tenaga yang boleh diperbarui antarabangsa, yaitu ARENA. Sekian, terima kasih daripada kami kepada lapangan.